Gomu-gomu no Noro TV One Piece 1017 manga chapter review. Chapter yang rasa panjang bila baca sebab tak ada double page. Chapter ni juga ada dua benda menarik dekat penghujung chapter. First revelation tentang Devil Fruit Luffy dan satu lagi tak ada break. Alright to Uzumaki kan, let's get it. Chapter ni bermula dekat live floor di mana Tama bersedia untuk memberi arahan. Walau bagaimanapun disebabkan Queen menjerit dekat Tama, Tama pengsan sebab dia takut. Pergi pula dekat live floor salah satu cat girl daripada kumpulan Who's Who tembak Jinbe sambil Who's Who ketawakan Jinbe. Jinbe tak dapat lawan satu dengan Who's Who sebab anak buah Who's Who kacau. Sama macam Franky dengan Inuarashi, mereka tak dapat lawan satu dengan Jack dan Sasaki disebabkan anak buah Kaido kacau. Pergi semula dekat live floor, Tama dah sedar diri dan dia terus bagi arahan dekat semua gifters yang dah makan Kibidango untuk join grup Luffy dan tumbangkan Kaido. Dalam masa yang sama kita dapat lihat kru Hard Pirates tengah keluarkan air dari Luffy dan Momonosuke menangis memikirkan pasal Kinemon dan Kiku. Selepas dengar arahan Tama, semua gifters bertindak menyerang anak buah Kaido yang lain. So Jinbe, Inuarashi dengan Franky dah tak perlu risau lagi dah. CP0 bingung, confused sebab mereka tak tahu apa yang tengah berlaku. Gifters yang ada dekat live floor yang duk tolong Queen pun dah change side sekarang. Queen perasan yang semua ni berlaku berpunca daripada Tama. Queen nak shoot beam dekat Tama, Nami dengan Usopp lari bersama Tama. Sanji sepak kepala Queen sampai meletup beam tu dalam mulut Queen. Queen bagi tahu yang dia pun salah seorang daripada research team yang dipanggil Mads. Ahli yang lain mungkin terdiri daripada Vince Smoke Judge, Dr. Vegapunk dan Caesar Clown. Tapi Queen cakap tu cuma pada masa yang lalu. Sambil-sambil tu Queen transform menjadi hybrid form. Saiz dia nak sama dengan human form Queen tapi leher dia tetap panjang dan dia ada ekor robotik. Tangan kanan dia ialah tangan manusia yang memegang pedang dan tangan kiri dia ialah tangan robotik. Pergi pula dekat Chopper dengan Zoro. Disebabkan kesan Rumble Ball yang baru, Chopper jadi kerdil sebesar tapak tangan. Helmet samurai Chopper hampir cover satu badan Chopper dan suara Chopper jadi macam suara orang tua. So ini sajalah side effect untuk Rumble Ball yang baru. Zoro minta gunakan ubat yang dapat rawat dia dengan pantas seperti mana yang dicakap oleh Miyagi. Ubat tu digunakan dekat Zoro dan selepas habis kesan ubat tu Zoro akan rasai kesakitan yang berganda. Tapi Zoro kot apalah sangat sakit tu, come on man. Pergi semula dekat tingkat 4, Jinbe akhirnya beraksi satu lawan satu dengan Who's Who. Who's Who keluarkan katana yang sebenarnya cuma pisau kontok. Who's Who gunakan serangan Hagan seperti serangan Shigan CP9. CP9 guna jari, Who's Who guna pisau. Jinbe perasan serangan Who's Who sama seperti serangan yang digunakan oleh World Government untuk latih fighter mereka. Who's Who kemudian transform menjadi hybrid form. Who's Who rupanya bekas ahli CP9 yang pernah ditangkap dan lari dari penjara. Jinbe macam pelik lah kenapa ejen World Government boleh kena tangkap. Who's Who beritahu yang dia merupakan salah satu ejen yang terkuat setanding dengan The Genius Rob Lucci. Tapi disebabkan satu kegagalan 12 tahun yang lalu, dia disumbatkan ke dalam penjara. So Jinbe kata dia dengan Who's Who tak ada benda lah yang nak didendamkan. Who's Who cakap sebab Luffy, Captain Jinbe lah yang buat dia jadi panas. 12 tahun yang lalu Devil Fruit yang dilindungi oleh World Government dicuri semasa proses pemindahan. 2 tahun yang lalu nama Luffy makin berkembang dan Luffy rupanya orang yang makan Devil Fruit yang dilindungi oleh Who's Who, ejen World Government ketika tu. Habis chapter ni. Disebabkan chapter ni aku yakin ramai yang akan buat teori mengenai Devil Fruit Luffy. Apa kena mengena dengan World Government, kenapa Shanks curi Devil Fruit ni? So jomlah aku pun kongsi teori aku. Salah satu teori yang boleh dibuat ialah Devil Fruit tu mungkin milik Roger atau Joy Boy. Boleh jadi Roger tak pernah tunjuk semasa dia berlawan. Tapi aku berat lagi rasa yang Devil Fruit tu mungkin pernah dimiliki
oleh Joy Boy. World government dah lama aware dengan Joy Boy dan kehadiran Joy Boy. Untuk kali ni mestilah mereka nak berjaga-jaga. So mereka pun nak lindungilah Gomu-Gomu no Mi. Disebabkan Shanks pernah jadi kru Roger, mungkin dia dah tahu sedikit sebanyak tentang Joy Boy. Satu lagi teori yang boleh aku fikir ialah mungkin Devil Fruit Luffy ada kaitan dengan Ancient Weapon. Contohnya mungkin Ancient Weapon akan berfungsi dengan baik hanya dengan ability Gomu-Gomu no Mi. Buat masa ni, ini sajalah teori yang boleh aku fikir yang tak mengarut. Kalau nak diikutkan, banyak lagi teori yang boleh kita buat, tapi tunggu sajalah Oda akan reveal nanti. Mungkin minggu depan dia reveal, ataupun mungkin masa kisah Shanks nanti, sebab Oda dah beritahu yang tahun ni merupakan tahun Shanks buat gerakan. So sama-sama kita nantikan. Apa pendapat anda pasal ni? Komen dekat bawah. Sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah jadi nakama. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, jadi nakama. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV.